Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Masih pagi ya, pukul 11 pukul 11 jam. Jadi saya Cikgu RBT kamu untuk tingkatan 3. Jadi insya-Allah pada hari ini sikit je kita akan masuk untuk kita punya kita nak habiskan untuk bab 1 ni. Walaupun ada banyak lagi. Okey. Iaitu yang seterusnya ialah tajuk tentang menghasilkan gambar raja blok ataupun blok diagram produk mekatronik yang sedia ada. Okey, sebelum saya nak memulakan kelas ataupun tajuk subtopik kita pada hari ini, adakah kamu masih ingat lagi tentang tajuk yang kamu belajar masa tingkatan 2? Gambar raja blok, macam mana nak lukis? Sekali saya akan huraikan balik benda tu. Saya tahu kamu ingat tapi mungkin kamu terlupa sikit je kot, no? Mungkin terlupa sikit je. Tak apa, saya akan ingatkan balik benda tu. Okey? Saya harap lepas saya ingatkan balik ni janganlah lupa balik. Letih lah macam tu. Saya ingat lupa. Tak jadi apa lah. Okey? So ini tajuk kita yang kita akan belajar pada hari ni. Minggu lepas kita dah belajar tentang ni. Saya balik tekan ni. Okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang ni. Dia punya benda-benda apa yang ada dalam sesebuah produk yang sedia ada kan. Elemen-elemen, 4 elemen mekatronik tu kan. So pada hari ni kita nak buat satu gambar raja blok pula pada produk mekatronik yang telah ada ataupun yang sedia ada. Okay, sebelum kita masuk pada produk, kita tengok dulu apa benda itu yang dia nak ni. Gambar raja blok. Okay. Apa itu gambar raja blok? Iaitu kalau kamu buka dalam buku teks, buku surat 18. Boleh baca di situ huraian yang jelas dan lengkap. Di sini cuma ringkasan yang saya ambil balik dalam buku teks saja. Okey. Apa gambar raja blok? Iaitu menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Itu typo sikit. Nanti saya akan betulkan. Itu produk mekatronik. Iaitu nak terangkan fungsi elemen. Seterusnya, lukisan. Apakah itu gambar raja blok? Iaitu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okey, macam mana bentuk blok? Sekali saya akan tunjuk bentuk blok macam mana. Okay. Tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama atau litar yang terlibat. Okay. Macam mana anak panah itu dibuat? Okay. So, pergi pada tajuk yang hari ini, menghasilkan gambar raja blok produk mekatronik. So, ada 3 elemen yang kamu pernah dengar perkataan ni pada tahun yang lepas dalam reka bentuk elektronik. Kalau kamu ingat, yang pertama ada input, yang keduanya ada proses, yang ketiganya ada output. Ingat lagi tak? Masa tu baru tercegang. Betul dah, ingat balik kan? Okay. So, inilah yang kita akan belajar balik. Benda yang ada kesinambungan, benda yang ada sangkut paut, benda yang kamu dah belajar, dia ambil balik, dia cedok masuk dalam tajuk untuk tingkatan 3 pula. Tapi kamu lupa, tak apa, saya ingatkan balik. Okay. So, input, bila mana peranti, kita masukkan dia, kita masukkan peranti dan dekat proses apa yang dia akan buat? Dia akan proses lah, dia akan pengawal dan dia akan bagi pengatur caraan dekat situ. Okay, dekat situ yang kita katakan pengatur caraan. Dan yang ketiganya ialah output, iaitu peranti keluaran hasil yang dia akan dapat. Okay, sebelum tu kita tengok balik apakah definisi input, apakah definisi proses, apakah definisi output. Kita akan tengok. Input tu apa dia? Itu bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Ini bahagian awal dia. Dia akan fungsi diterima dan dia akan hantar isyarat tu ke mana? Ke bahagian proses. Okey, ke bahagian pengawal untuk diproses lah. Okey. Proses. Kan lepas input hantar dia punya signal ataupun hantar isyarat tu pergi ke proses. So, proses apa yang dia akan buat? Okey, proses dia akan proses lah isyarat tu dari peranti masukan mengikut pengatur caraan yang telah ditetapkan. Pengatur caraan yang telah ditetapkan. Maksudnya dia tak akan buat kerja tu lebih lah. Benda dia akan buat tu, dia akan buat mengikut apa yang telah diaturkan kepada dia saja. Okey, kalau macam mesin photostate. So, kerja dia photostate je lah. Berapa lah yang kita nak. Okey, dia tak akan lebih, dia tak akan kurang. Okay. Output, lepas pada proses dah settlekan kerja-kerja dia, kemudian apa pula tugas output? Iaitu menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian
pengawal. Dia terima isyarat daripada proses, dia dapatlah bahagian dia pula. Dia akan buat kerja yang dia suruh bahagian bahagian proses tu. Okey, jelas ah. Itu adalah input, out proses dan juga output. Okay, setiap produk mekatronik mempunyai gambar raja blok yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang terdapat pada produk berkenaan. So, gambar raja blok tu dia berbeza. Okey, dia berbeza. Macam ada bentuk gambar raja blok macam ni yang kita dah tengok tadi. Inilah bentuk gambar raja blok. Okey. Ada 3 bahagian ni. Okey, ni bentuk gambar raja blok. Okey. So kita ambil satu produk. Produk kereta kawalan jauh. Kita tumpukan kepada kereta kontrol lah. Senang kan? Sebab semua pernah main kereta kontrol kan? So kita tengok. Inilah. Okey, saya kasih nampak. Inilah dia punya gambar raja blok. Gambar raja blok bagi kereta kawalan jauh. So, dia ada panel kawalan tanpa wayar ataupun remote control lah. Senang kata, panel kawalan tanpa wayar. Adakah kereta kontrol pakai wayar? Tak ada kan semuanya jenis pakai area kan. Yang boleh kontrol jauh-jauh. Kita duduk sini, kita boleh kawal dia dekat bahagian depan sana kan jauh. Okay. Kemudian, dia akan masuk kepada bahagian input ni. Dia akan masukkan isyarat yang ni kepada micro pengawal. Okay, so pengawal akan proses kan, kita nak jalan ke depan ke, nak jalan ke belakang ke, nak jalan ke tepi ke, nak buat pusing-pusing ke, dekat sini lah yang dia akan proses. Okay, kita tekan kat sini, so sini yang akan kawal. Okay, dia nak ke depan. So, pemacu motor ni akan menggerakkanlah tayar dan motor ini akan gerakkanlah tayar itu ke depan. Kalau tayar nak ke belakang, dia reverse. So, dia akan reverse lah ke belakang. Okay, yang tu je, senang faham. Okay, contoh produk yang kedua. Pagar automatik ataupun pagar elektrik. So, panel kawalan tanpa wayar. Okey, tak ada orang yang ni dia automatik. Dia orang kata apa? Tak ada siapa yang kawal dia, dia akan automatik sendiri kan. Dia bukan manual. Bukan ada orang tu buka, dia akan buka sendiri. So, panel kawalan tanpa wayar, dia input dia, kemudian dia akan hantarkan proses kepada micro pengawal, and then di bahagian output dia ada 3. Yang pertama motor AT, dan yang kedua pemacu motor, dan yang ketiganya gear rak dan pinion. So, 3 elemen inilah yang akan menggerakkan pintu pagar tersebut. Okey. So, macam mana kalau dalam soalan keluar, macam mana nak lukis gambar raja blok? So, macam ni bentuk dia. Yang asas dia macam ni. Okay. Ini yang asas. Okey, contoh. Mungkin dia akan tinggal tempat kosong kat sini. Okey, dia kata, apakah X? So, kamu tulislah jawapan dia, iaitu peranti keluaran. Okey, contoh. Kadang-kadang dia tinggal kosong kat sini. Okey, kat atas ni kan. Okey, so dekat atas pengawal dia ada apa? Pengatur caraan. Okey. Dia akan tinggal tempat kosong selalunya. Okey, selalunya. Dan soalan ni dia akan duduk pada bahagian B. Nanti saya akan cerita format PT3 macam mana nanti. Okey. Yang tu je lah. Okey, pembelajaran kita pada hari ini. So, minggu depan ataupun kelas yang akan datang, kita akan belajar pula tentang menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai. Okey, sebagai contohnya produk yang dah ada dah. Kita nak ubah suai dia supaya lebih selamat ataupun lebih terjamin. Okey, supaya tak mudah rosak dan sebagainya. Itu kita akan belajar untuk kelas yang akan datang. So, untuk tugasan pada hari ni ialah saya nak kamu buat kamu buka buku aktiviti kamu. Okey, saya besarkan. Okey. Kamu buka buku aktiviti kamu. Kamu buka muka surat 6. Okey, buka muka surat 6. Belah sini ya. Okey, muka surat 6. Jadi, kamu jawab dalam tu. Muka surat 6 sahaja. Okey, muka surat 6 sahaja. Dan hantar snap nanti. Hantar dalam WhatsApp DM saya secara personal. Okey, yang tu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.